Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi, menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, apa khabar semua anda pada pagi ini? Salam Rabu buat semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan izinnya kita dapat bersama pada pagi ini dalam majlis ilmu. Dan tuan-tuan dan puan bersama saya Ustaz Hadi dari Izzi Ngaji, insya-Allah akan bersama anda dalam slot sharing tajwid. Dan alhamdulillah kita sekarang ini berada pada episod 230 tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Jadi boleh berikan tepukan untuk diri masing-masing di atas komitmen dari sudut kehadiran lah khususnya. Sebab kita pun bukannya kelas fizikal, betul kan? Jadi alhamdulillah tahniah buat semua yang berjaya konsisten daripada tahun lepas lagi, dan kita dah masuk tahun 2022, tuan-puan masih kekalkan momentum yang sama. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kerana masih lagi kurniakan kepada kita semua keinginan untuk mendalami ilmu-ilmu Allah ini. Dan tuan-tuan dan puan, bersyukur juga dengan nikmat iman dan Islam yang kita miliki sampai hari ini, yang membuatkan kita tak jauh daripada segala perkara-perkara yang menjadi kewajipan, menjadi tuntutan kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih lagi ada rasa untuk salat. Sampai ke hari ini kita masih lagi ada rasa untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, bersedekah, puasa sunat dan sebagainya, dan banyak lagi amalan-amalan yang baik. Jadi itu semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cabut perasaan itu di dalam hati kita, maka tak mustahil kita akan mula jauh, kita akan mula berundur ke belakang tanpa kita sedar, tuan-puan. Itulah antara yang kita sebutkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita harapkan, kita semua tuan-tuan dan puan, saya, tuan-tuan dan puan, ahli keluarga kita, sahabat kita, saudara mara kita, ataupun seluruh umat Islam di atas dunia ini sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kepada mereka yang baru masuk dan memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa bantu saya dahulu tekankan butang share dahulu seperti biasa. Sama-sama kita sebarkan dakwah ini. Tengok jauh mana boleh pergi, tuan-puan, dakwah melalui Al-Quran ini, insya-Allah. Dan tujuan kita tak lain tak bukan adalah untuk kita memperbaiki bacaan-bacaan kita, ya. Dan saya harap tuan-tuan dan puan, hari demi hari ada penambahbaikan itu. Walaupun mungkin di antara yang menonton ni memang dah mahir dan sebagainya, tak apa. Kita hanya ikut follow, kan, follow je macam biasa. Mungkin ada sesuatu nanti yang kita dapat, sesuatu yang baru. Bukanlah saya kata tuan-puan hanya ambil daripada saya saja. Kita sama, proses dua hala, tuan-puan. Saya pun belajar sesuatu daripada tuan-tuan perempuan yang menonton ni, dan tuan-tuan perempuan pun mungkin ambil sesuatu yang apa yang boleh diambil daripada kami di Izzi Ngaji ni. Alhamdulillah. Baik. Jadi insya-Allah saya harap semua dalam keadaan yang bersemangat pagi ini. Sebelum kita mulakan pengajian, jangan lupa betulkan niat anda semua dan pastikan berada di tempat yang selesa. Sediakan mushaf, tu paling penting. Kemudian buku nota macam biasalah, tuan-puan. Kalau perlukan air, kopi kat sebelah ke, silakan, terpulang pada masing-masing. Yang penting kita jaga adab kita dengan Al-Quran dan jaga adab kita dalam pengajian ni lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, insyaAllah. Baik, so semua sihat ya? Alhamdulillah. Semua kata sihat. Puan Ani tadi kata ada apa, tak dapat notification kan? Cuba try update dulu nah. Samalah sahabat-sahabat lain, kalau tak dapat notification untuk kita punya live pada pagi ni, mungkin cuba update dulu Facebook tu, kan? Pergi kat Play Store. Siapa yang pakai Android, pergi kat Play Store. Cuba tengok ada tak. Kalau kena update tu, mungkin dia kena update dululah. Kita cubalah ikhtiar, kan? Kalau tak boleh juga, nampaknya kena buat cara manual lah. Kan pagi-pagi tu kena buka
kita punya page Easy Gaji tu, kena cari. Kopi susu kau, Puan Muhaini kita. Terbaik. Nanti kena buat kat saya satu ni. Kopi kau tu. Kopi kapal api ke kopi Cik Nah? Kat Telegram pun ada update. Itulah. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah kita nak mula ke ni. So teruskan share dahulu kepada yang sedang bersama dengan saya pada pagi. Tekan butang share. Share itu percuma. Baik. Bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, kita akan dahulukan seperti biasa dengan bacaan umum kitab dan kita sedekahkan bacaan kita, pahala bacaan kita kepada seluruh ahli keluarga kita, mahu ada yang mereka yang telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya, jadi kita boleh sedekahkan pahala bacaan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita teruskan untuk
bacaan semasa kita. Kita dah habis tadi beristighfar pada Allah SWT, memohon keampunan daripadanya. Dan apa yang kita harapkan ialah Allah sentiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan. Jadi untuk pagi ni insya-Allah kita akan sambung bacaan semasa kita pada ayat 177 dan 177 hingga 179. Maknanya 3 ayat lah hari ni. Ya, kita akan baca 3 ayat. Masih lagi dalam surah Ali Imran, muka surat 73, tuan-tuan dan puan. Hijaz. Tahu aja ya. Hijaz. Baik-baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam yang baru masuk. Teruskan untuk bantu saya sharekan dahulu kita punya pengajian pagi ini bersama tuan-tuan dan puan. Boleh buka mushaf masing-masing ya. Baik, sebentar saya paparkan dahulu bacaan kita hari ini. Muka surat 73 ya. Okey. Baik. Alright. So, ini dia tuan-tuan dan puan bacaan kita untuk hari ini. Sebentar saya betulkan kejap. Sekejap saya setting dulu. Dia lari sikit. Okey. Baik, jadi ini dia ayat 177, 178, azabum muhin tu sampailah falakum ajrun azim. Jadi kita akan baca sama-sama tuan-tuan dan puan. Kita akan baca sama-sama terlebih dahulu. Boleh ke? Adakah anda semua sudah bersedia tuan-tuan dan puan? Tuliskan di ruangan komen saya sedia. InsyaAllah kita nak mulakan. Kita akan baca sama-sama terlebih dahulu, InsyaAllah. Baru belajar mengintai isi ngaji. Ahlan wassalan. Selamat-selamat. Okey, baik. Jadi ramai yang sudah bersedia. Tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan insya-Allah. Tarik nafas dan dalam tuan-puan dan kita baca dengan penuh semangat insya-Allah. Ready? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. Kita ambil semula ala ma antum. 1, 2, mula. Ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat tayyib. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Maaf Ustaz dan kawan-kawan, semua ada di hospital. Okey, Puan Cik Rosmani. Baik, selamat. Semoga dipermudahkan urusan insya-Allah. Lagu Hijaz. Jarang bawa lagu ni. Lama tak bawa. Sajalah bawa hari ni. Tadi tu Irama Hijaz tuan-puan nama dia. Irama Hijaz. Bukan Hijaz Kumpulan Nasyid tu Nama murattal yang dibaca tadi tu ialah bacaan nagham ataupun tarannum Hijaz. Buat yang tak tahu, bolehlah start ambil tahu sikit-sikit kan. InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan puan, kita dah selesai baca bersama-sama tadi 3 ayat. Jadi jom kita macam biasalah kita nak bedah 3 ayat ini bersama-sama. Dah sedia ke semua? Jom kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman. Nun bersabdu tuan-puan, kita kena dengungkan kat sini dengan kadar 2 harakat. Wajibul gunnah ya. WG. Innalladzi. Huruf lam yang bersabdu ni isim mausul ataupun ALS, alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi. Itu nama dia. Innalladzi, huruf zal baris bawah kita panjangkan 2 harakat kat sini. Mat asli, ya mat sebelumnya baris bawah. Nashtara, matikan shin macam biasa. Nashtara, kita tebalkan dia. Ra balik atas kita tebalkan ya. Z tadi mat asli, jangan lupa keluarkan sedikit hujung lidah. Tarawul, matikan lam, jelaskan lam, dan di sini hukumnya alif lam qamariyah. Dan pastikan kita tak beranakkan bunyi lam. Tarawul kan. Pegang je makhraj lam tu betul-betul. Nashtarawul kufra bil imani. Untuk fa yang sukun matikan macam biasa. Kuf. Ra kita tebalkan balik atas. Bil, sekali lagi alif lam qamariyah. Betul kan? Hamzah wasal dan lam yang bertanda sukun tu. Bunyinya bil, matikan lam, jelaskan. Bil imani. Baik, untuk i ni kita baca 2 harakat tuan-puan.
Kadar dia sama je macam asli 2 harakat, cuma disebabkan huruf ya mat sebelumnya hamzah kan. Bila melibatkan hamzah ni maka namanya berubahlah. Mat ba, mat badal, MB. Mat ba, mat badal. Kadar memang macam mat asli, tak ada beza pun. Kita baca 2 harakat. Cuma nama hukum saja berubah. Disebut sebagai mat badal. 2 harakat lah. Bil imani. Ma ni mat asli. Nilai nun mati bertemu ya. Baik, nun mati bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah. Masukkan nun, idgham, masukkan bunyi nun ke dalam ya dalam keadaan yang tidak sempurna, naqis. Naqis ni maksudnya tak sempurna. Maknanya sifat nun tu masih kekal, kita cuma tinggalkan makhraj je sahaja. Kita gugurkan makhraj sahaja. Nun tu dah tak bunyi dah. Tapi sifat dengung dia ada. Lai yadurrullaha syai'a bil imani la konsisten bunyi dia, la lai masuk tu bi gunnah lah, kadar 2 harakat. Jangan kosong je, lai kan, nanti bunyi nampak kosong sangat. Ingat, nama pun bi gunnah dengan dengung. Kadar dengung macam biasa 2 harakat. Okey, seterusnya ra yang bersabdu ni dan dia berbaris hadapan kena tebal. Tidak lupa juga pada dad yang memang huruf sentiasa tebal. Jadi dua-dua ni kena jagalah sifat tebalnya. La yadurru. Itu bunyi asal dia lah kalimah tu. Yadurru. Kemudian masuk pula terus pada kalimah Allah pun sama. Kat sini kena tebalkan. Kena tebalkan. Jadi kena konsisten. Jaga betul-betul. Lan yadurrullaha syai'a. Syai ni bacaan lin tuan-puan, huruf lin sebelumnya baris atas. Kemudian A ni MI. MI ni apa tuan-tuan puan? Mad iwad. Untuk hamzah yang kita tengok sekarang ni dia tanwin baris atas kan. Jadi kalau kita berhenti, syai'an tu jadi syai'a. Itu maksud iwad. Kita tukar. Lan yadurrullaha syai'a walahum 'adzab. Baik, seterusnya walahum mim mati bertemu ain ni izhar syafawi. Jelaskan mim mati. Zal kita keluarkan sedikit hujung lidah. Aza dan panjangkan 2 harakat. Ma asli. Bun alim. Tanwin bertemu hamzah izhar halqi. Tanwin bertemu hamzah izhar. Jelaskan tanwin ni apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf halqu. Ada 6 kan. Jadi hamzah antara daripada yang 6 tu lah. Salah satu daripada yang 6 tu. Walahum azabun. Lim tu ma'rid lis sukun. Okey. MAL 246 lah. Ma'rid lis sukun. Ya. Baik, selamat datang yang baru masuk. Ahlan wa sahlan semua. Jangan lupa bantu saya tolong share dulu. Yang belum tekan butang share, tekan dulu. Okey. Jazakumullah khairan jazak. Habis ayat 177. Kita masuk ayat berikutnya. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا وَلَا لام أصلي وَلَا يَحْسَ. Untuk habdas ni pastikan kita sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Wala yahsaban. Nun bersabdu ni wajibul gunnah. Okey, la tadi mak asli kan.
Wala yahsabanna alladhi isim mausul. Ataupun kita sebut macam biasalah ALS, alif lam syamsiyah. Untuk Z pula mad asli. Ya, mad sebelumnya baris bawah. Wala yahsabanna alladhi na kafa. Na kafa ni semua satu harakat. Masuk kat ru ni kita kena panjangkan dia. Ru ni asalnya mad asli. Dia jumpa pula dengan hamzah. Jadi mad asli bila jumpa dengan hamzah, dia dah tak jadi dua harakat, dia akan berubah kadarnya 4 ataupun 5 harakat ketika sambung lah. Ya, dan hukumnya mad jaiz munfasil, MJM. Mad jaiz munfasil, MJM. Kalau kita berhenti, dia akan kekal dengan mad asli lah. Kafaru, kan? Sebab dia tak jumpa hamzah. Dia akan jadi panjang tu kalau jumpa hamzah sahaja. Seterusnya annama, nun bersabdu. Nun bersabdu wajibul ghunnah. Kemudian ma ni mad asli, alif mad sebelumnya baris atas. Dapat tak? Wala yahsabanna alladhina kafaru annama num. Okay, mim mati bertemu lam, izhar syafawi. Sekali lagi, mim mati bertemu kha pun sama, izhar syafawi. Untuk li ni mad asli. Num Isaac S izhar syafawi. Li mad asli, dua harakat. Ya mad sebelumnya baris bawah. Kemudian lahum, mim mati bertemu kha, izhar syafawi. Jelaskan mim. Lahum khoy. Okey, ya yang mati sukun sebelumnya baris atas. Kat sini bacaan lin. Lin ni apa? Lunak. Yes, dia sifat sebenarnya. Sifat yang berunsur lembut. Numli lahum khairul li. Kha tebal, kekalkan kha. Khairul li. Untuk tanwin bertemu lam, IBL, kan? IBL, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Dapat tak? Khairul li anfusihim. Baik, nun mati bertemu dengan fa. Kat sini ikhfa hakiki, tuan-tuan. Ikhfa sembunyikan nun. Ikhfa ni sembunyikan nun. Jangan sebut nun ni tepat pada makhraj. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Dia bertemu pula dengan fa, yang mana fa ni huruf yang nipis. Maka kadar dengung yang berlaku pada perkataan ini, kalimah ini pun sama, kena nipis juga. Khairul li anfusihim. Dapat tak? Khairul li anfusihim. Dapat tak, tuan-tuan dan puan? Dia martabat awsat lah, pertengahan. Fusihim. Kita matikan mim ni dengan penuh disiplin. Fusihim, him. Elakkan bunyi terlalu besar. Fusihim. Dia bukanlah kesalahan pun. Cuma nakkan kekemasan. Tu saya kata tadi, kena disiplinkan bunyi dia, kemaskan dia. Seterusnya, innama, nun bersabdu wajibul ghunnah. Innama wajibul ghunnah. Innama ma asli. Mim mati bertemu lam, izhar syafawi. Isaac S, mim mati bertemu lam. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Innama numli. Li ma asli. Mim mati bertemu lam, izhar syafawi. Li tu ma asli. Mim mati bertemu lam ni pula, lahum li, izhar syafawi juga. Lahum liyazdadu isma. Untuk zai ni, tuan-tuan dan puan, kita matikan dia macam biasa. Cuma ingat huruf zai ni dia bersifat rakhawah, suara yang mengalir.
Dan dalam masa yang sama dia ada sifat desiran yang kita kata desir ataupun yang tajam, iaitu sifat safir. Dalam istilah Arabnya disebut safir lah. Jadi kena konsisten untuk dua keadaan ni. Yang penting sekali rakhawah tu lah, sebab kita nak elakkan bunyi yang tertahan. Contoh, lahum liyaz, nampak tu, liyaz, bunyi kita akhiri dengan bunyi yang tersekat. Kalau saya baca full, innama numli lahum liyazdadu isma, lain kan bunyi dia, liyazda. Jadi bila kita faham bahawa za ini bersifat rakhawah, maka biarkan suara mengalir. Innama numli lahum liyazdadu isma. Dapat tak? Bunyi untuk huruf zai, huruf zai. Okey, huruf dal baris atas. Macam biasalah, satu baris depan, satu baris depan, satu baris atas, satu baris depan. Da ni mak asli. Yang du ni pula memang mak asli asalnya. Jumpa pula dengan hamzah. Jadi bila jumpa hamzah ni jadi panjang tuan-puan kan. Jadilah mat jaiz MJ, MJM. Panjangnya 4 atau 5 harakat. Boleh. Liyazdadu isma. Untuk sa kita matikan dia macam biasa, cuma keluarkan sedikit hujung lidah. Sebab apa? Makhraj sa ni begitu. Keluar sedikit hujung lidah. Baik, ma ni kalau kita berhenti ma'iwat, sama macam yang belakang tadi kita ada jumpa juga. MI, mat iwat. Ganti. Gantian daripada bunyi tanwin tu, isman jadilah isma. Itu sahaja. Kalau sambung lah tuan-puan dia. Kalau tuan-puan sambung, dia tak jadilah ma'iwat tu. Dia akan jadi idgham birunnah. Ismau wa ismau. Jadilah idgham. Kalau berhenti, hukum mat. Kalau sambung, jadilah hukum apa? Idgham birunnah. Jadi hukum nun mati pula kan? Nun mati dan tanwin tu. Baik. Seterusnya, walahum azabun muhin. Mim mati. Bertemu ain kat sini, izhar syafawi. Jelaskan mim mati. Walahum azabun muhin. Azab asli, keluar hujung lidah, jangan lupa. Bum, tanwin mim. Tanwin jumpa mim. IBG tuan-tuan. Idgham, masukkan tanwin ba ni ke dalam huruf mim secara sempurna. Sebab tu mim tu ada sabdu. Okey, nak menunjukkan bahawa gunnah kamilah, dengung yang sempurna. Okey, dengung yang sempurna. Masuk tu pun sempurna dan dengung pun sempurna. Azabum muhin. Dapat? Kemudian hin tu ma'arik li sukun macam biasa. Kita berhenti kat sini, boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun 6. Untuk ma'arif sukun ni 2, 4, 6 MAL. Okey, selesai ayat 178. Kita sambung lagi satu ayat tuan-tuan puan, insya-Allah. Masih boleh follow lagi ke? Masih bertenaga ke ni? Ke ngantuk dah? Belum lagi kan? Awet lagi. Okey, kita teruskan. Maka ma ni 2 harakat tuan-tuan. Ma ni huruf mim ni kita nampak dia bersabdu. Jadi kalau kita ibtidak, kita nak mulakan bacaan pada mim tu, sabdu tu tak pakailah. Sabdu ni akan berfungsi kalau kita sambung daripada bacaan sebelum dia. Azabum muhinum. Kalau kita sambung kan, baru kita baca gitu kat sini. Muhinum. Tu kalau sambung. Tapi kalau kita berhenti takat ni je, muhin, ma'arif disukun, kemudian kita nak
ibtidak kat sini, nak mula kat sini, ma je macam biasa. Berapa harakat? 2 harakat lah. Sabdu tu tak payah, tak payah fikir dah. Right. So, ka mak asli, ma dengan ka ni mak asli dua-dua. Nallah, kalimah Allah kena tebal. Kalimah Allah kena tebal. Sebelumnya pada atas kan. Maka Allah. Kalimah Allah. Nun tu tak, jangan tebal. Nun nipis je. Na. Maka Allahu liyadharal mu'mini. Hu liyadha. Ni semua kena konsisten ni. Kena hati-hati. Maksudnya bagi ngam satu. Ada berapa tu? Hu liyadha. Ra tu bukan ikutkan sekali je. Tapi sebabkan kita nak terus izharkan lam ni. Kan ada lam kat sini kan, alif lam qamariyah ni. Jadi ra tu dia tebal pada atas, terus masuk jelaskan lam yang sukun tu. Matikan dengan izhar, jelaskan. Maka Allah, maka Nallahu liyadha. Dha, huruf dhal huruf dhal pada atas, dha keluar ke ujung lidah. Hu liyadharal mu. Lam pastikan tidak tawallud, jangan tawallud. Liyadharal mu. Okey, hamzah sukun macam biasa tuan-puan. Hamzah ni terkenal dengan sifat syiddahnya, iaitu suara tertahan. Tak mungkin ada lebihan suara. Mu'mini syak. Dia punya mati tu bunyi tak ada lebih, tak ada kurang. Macam tu je. Liyadharal mu'mini. Hamzah itu sifat syiddah, iaitu tertahannya suara. Kemudian ni mak asli 2 harakat. Na ala la mak asli. Mak asli jumpa hamzah, mak jaiz munfasil. Berubah lah. Kita pun dah tahu kan. Mak asli ni jumpa dengan hamzah, dia tak boleh, dia tak ngam. Kena panjang. Tak boleh baca dua. Baik, nun mati bertemu tak. Ikhfa haqiqi. Antum IKH. Baik, jadi kat sini ikhfa nipis Kita dengung kat sini nipis saja sebab dia jumpa dengan huruf nipis. Itu je point dia tuan-puan. Jumpa huruf nipis, dengung nipis. Jumpa huruf tebal, dengung tebal. Okey, martabatun a'la, betul. Ala ma antum, mimmati bertemu ain. Mimmati bertemu ain, izhar syafawi. Alai, lai bacaan lin, BL, bacaan lin. Alaihi hatta, alaihi ha, hi ha. Tuan-puan kena bezakan dua huruf ni, hi dengan ha. Memang dari sudut baris tu bezalah, satu baris bawah, satu baris depan. Tapi sebab bunyi dia tu kan mirip, seakan-akan je. Cuba pastikan ha ni kita tak bedaskan lah. Alaihi ha. Cuba sebut, ikut saya ni. Alaihi ha. 1, 2, mula. Alaihi ha. Sekali lagi tuan-tuan, ikut saya, jangan malu, ikut je. 1, 2, mula. Alaihi ha. Hi ha. Jangan terlalu menonjol sangat pun. Dia ala kadar je, cukup ada beza pada sebutan. Jangan terlalu tekan-tekan sangat, nanti dia jadi berlebihan. Alaihi ha, hi ha. Kan terlalu apa, menonjol sangat. Takut nanti sifat dia tu okey, dah nampak dah beza, cuma dia jadi berat. Terlalu berat nanti macam tak molek lah. Okey, boleh. Nak mari dah semua. Kejap tuan-tuan kita nyedut dulu. Kena nyedut. Baik, sambung balik. Alaihi ha. Alaihi hatta yami. Alaihi
Hatta yamiza. Baik, hatta. Ha pedas macam biasa. Ta ni sabdu. Kita selesaikanlah. Sabdu tu betul-betul Alaihi hatta yamizal. Mim asli. Mim asli. Mizal. Ni alif lam qamariyah. Waalaikumsalam yang baru masuk. Sila. Okey, mi ni mak asli. Hatta yamizal khabitha. Untuk kha ni tebal ke tak? Mestilah tebal. Kha ni dia memang tebal kan? Sifat isti'ala. Cuma kadar tebal tu lah kadang-kadang berubah. Bergantung. Kadang waktu dia baris bawah dia tak samalah tebalnya baris atas. Sama macam baris atas. Kha. Baris bawah khi. Tapi point dia takkan diistilahkan dengan sifat yang nipis. Itu kita kena jelas. Khabitha. B ni mak asli. Sa keluarkan sedikit hujung lidah. Minatta. Okey, kat sini alif lam syamsiah. Saya rasa semua tahu, tak ada masalah. Cuma dari sudut praktikal kena jaga-jaga sebab huruf ta ni huruf yang tebal. Dia bersifat itbaq. Musta'liyah mutbaqah. Kan huruf yang bersifat isti'la dan itbaq. Sekali tu. Menunjukkan bahawa ta ni adalah satu sifat yang agak tebal lah. Dan memang ta ni huruf yang paling tebal pun. Kalau nak dibandingkan dengan kesemua huruf hijaiyah. Kerana huruf ta ni memiliki semua sifat tebal. Kalau kita bincangkan tentang perihal sifat, semua tu ada kat ta. Semua ada kat ta. Faham tak? Semua tu ada pada huruf ta. Jahar pun dia. Kan? Apa lagi? Syiddah kat dia. Isti'la kat dia. Itbaq kat dia. 4 sifat utama tu. Kan? Untuk ismat tu tak masuk pun tak apa. 4 yang utama tu. Kemudian dia ada lagi apa? Sifat qalqalah lagi. Jadi semua sifat yang terhimpun pada ta ni semuanya dalam kategori yang kuat. Jadi sebab tu ta ni dia dapat anugerah. Anugerah. Huruf yang paling tebal. Huruf yang paling tebal. Antara 29 huruf tu. Dapat tak? Okey, baik. Jadi itu bukan perbincangan utama. Point dia macam mana nak bunyi kat sini. Bila kita dah faham tadi, secara orang tanpa ringkas, huruf ta ni tebal. Jadi nak masuk tu, nak idgham kat sini. Nun nak masuk ta ni, pastikan masuk tu terus tebal. Jangan tangguh-tangguh. Minatta. Minatta. Jangan malu-malu. Nak buat bunyi biasa dulu boleh tak Ustaz? Minat. Masuk dulu bunyi biasa. Minat. Kemudian hidupkan dia baru bunyi tebal. Minatta. Jadi tak tuan-tuan? Cuba buat dulu. Masuk nipis. Keluar berat. Boleh tak? Keluar tebal. Masuk nipis, keluar tebal. Jadi tak? Memang jadi. Tapi bunyinya agak pelik di situ. Minatta. Minatta. Jadi nak elakkan bunyi gitu. So kita dah bersungguh dah. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Maknanya kita punya lidah ni dah terangkat-rangkat dah semua. Bukan terbang terangkat je. Sekarang lain pula salah tafsirnya tu. Kan? Ingat terangkat tu terbang ropolang suya tu. Minatta. Minattayyib. Gitu. Ta. Kemudian dah selesai ta tu terus sambut pula huruf ya yang sabdu tu. Kan? Minattayyib. Kemudian diakhiri dengan huruf ba yang bersifat lantunan. Kat sini ada qalqalah kubra. QK. Dapat ke? Tuan-tuan perempuan? Boleh? Alright. Okey tu, dapat tu. Okey, alhamdulillah. Qalqalah kubra Minat tayyib. Untuk ba ni bila lantun tu jangan pastikan elak daripada bunyi hamzah lah kat ujung.
kan. Ba ni dia punya lantunan ni tersendiri. Dan dia tidak berpindah kepada makhraj yang lain. Itu kena jelas. Minal tayyib. Dia takkan jadi minal tayyibi. Contoh minal tayyib. Lantun tu hampir kepada bunyi baris, sebab ada baris bawah kan. So bunyi macam seakan-akan baris bawah pun tidak juga. Ataupun begini, minal tayyib. Inilah biasa jadi pun. Bunyi kat belakang tu. Bunyi seolah-olah hamzah ni. Bunyi hamzah. Minal tayyib. Bunyi tu kita kena buang. Boleh nah? Tayyib tu maklin ke ustaz? Bukan. Tak ada hukum pun. Kalau kat ba tu je qalqalah. Okey, tu bukan maklin Maklin ni syarat dia kalau kita berhenti sebelumnya tu bacaan lin macam ni. Contohlah kalau kita berhenti numli lahum khair. Ni kalau kita berhenti. Andai katalah kita memang takkan berhentilah, tak sesuai pun. Cuma nak bagi tahu kalau kita berhenti gini, ini baru kita sebut maklin. Sebab apa? Kita berhenti kat ra. Sebelum dia tu ada bacaan lin. Macam ni kita berhenti memang kat ba. Tapi sebelum dia bacaan lin ke? Toy tu bukan. Dia bukan bacaan lin. So tak jadi maklin. Dan tak ada kaitan pun dengan lin. Boleh faham tak? Bukan maklin sebab mat ni kena jelas. Maksud dia panjang. Sini tak panjang. Kalau kita anggap ini mat, maknanya walaupun yalah tak mungkinlah kita baca macam tu, tapi bila dah sebut mat, maka tak salah lah kalau ada orang yang yalah dia baru belajar kan, so dia dengar perkataan mat, so dia anggap mat panjang. Minal tayyib. Nampak tak? Jadi penggunaan mat tu memang sangat-sangat tak sesuai kat sini. Dan memang bukan dia lah pun. Kan? Jelas ke Puan Rina? Alright. Bukan maklin. Okey, jom. Sambung lagi. Wa ma kana Allah. Ma asli. Ka asli. Dua-dua ni asli. Boleh? Baik. Nallah. Kalimah Allah ni tebal sebab sebelum dia pada atas. Wa ma kana Allahu liyutali'akum. Untuk ta ni qalqalah sughra. Kita layan je tu, lalu je. Cuma ta ni dia tebal kan. Jadi janganlah abaikan sifat tebal dia. Walaupun kita kata lalu je, tebal dia tu jangan diabaikan. Lalu juga kat tebal tu. Wa ma kana Allahu liyutali'akum 'alal ghaib. Liyutali'akum. Mim mati bertemu ain izharu syafawi. Lal alif lam qamariyah ALQ. Ghai ni bacaan lin. Tapi kalau kita berhenti alal ghaib kan, itu baru maklin. Maklin ni syarat dia berlaku ketika waqaf sahaja, ketika berhenti. Kalau sambung mat tu tak jadi. Ada sekadar bacaan yang berunsur lin lah, lunak. Alal ghaibi walakin. Nampak? Mat tak ada. Dia tak ada panjang. Kalau berhenti alal ghaib, baru ada unsur mat kat situ. 2, 4 ataupun 6 lah. Boleh nah? Okey. Seterusnya bi wala. Ghaibi wala lam asli kin nun bersabdu wajibul ghunnah. Terus sambut kalimah Allah ni dengan tebal. Walakin Allah yajtabi.
Yajtabi jim. Untuk jim yang qalqalah lah. Ketika dia matilah kan. Untuk berlaku qalqalah ni. Jangan tertukar bunyi bunyi percik-percik tu. Tahu bunyi percik tu mah. Yaj. Yaj. Yajtabi. Yaj. Yaj. Dia nak buat qalqalah sebenarnya. Tapi yalah, bila silap teknik tu, maka itu yang bunyi. Itu saya istilah percik tu. Kan, yaj. Dia bunyi macam bunyi c. Yaj. 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 Jadi kena faham, jim ni dia lantun. Dia bermula daripada makhraj dia sendiri dan dia bukan melantun kepada bunyi yang lain. Okey, yaj. Yaj. Walakinna Allah yajtabi min rusulihi. Boleh? Lalu je. Kat sini lalu je. Dan dia tak tebal pun. Cuma tadilah saya sebut tadi, hati-hati supaya tak bunyinya tak terpercik, tuan-puan. Tahu percik. Okey, qalqalah surah. Yajtabi, bi ni mak asli. Nun mati bertemu ra, apa dia hukum dia? Nun mati bertemu ra. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Okey. Nun mati bertemu ra, idgham bila gunnah. Okey, apa lagi istilah yang sesuai kat sini selain idgham bila gunnah? Bukan IBL sorry, saya padam balik. IBL. Apa lagi istilah yang sesuai? Ni semalam kita baru belajar Semalam. Bukan IBG Saya silap tadi. Saya silap tulis. IBL. Bila. Semalam kita baru belajar ni. Kalau nun mati bertemu ra ni, dia dalam kategori apa juga sebenarnya? Mana geng-geng kita semalam. Fresh lagi ni. Ada tak? Ni saja je lah nama hukum yang memang famous ataupun biasa digunakan ialah idgham bila gunnah. Itu confirm dah. Cuma ada sebenarnya istilah lain juga yang sebenarnya pun tepat juga kalau ianya disebut. Cuma jarang lah. Okey. Ianya boleh disebut sebagai idgham mutaqarriban juga. Okey, buat sahabat-sahabat, para penonton semua. Kat sini sebenarnya dia dalam kategori taqarrub juga, mutaqarriban. Yang mana nun dengan ra ni adalah huruf yang taqarrub, hampir pada makhraj. Hampir pada makhraj. Sebab dia kalau adalah perbincangan lanjut dia, kita kena fahamilah dulu kan tentang apa yang dimaksudkan mutaqarriban. Jadi kenapa saya sebut benda ni? Supaya kita tak terkejut sangat kalaulah ada guru-guru, ustaz-ustazah yang sebut kat sini dia saja nak test power anak murid dia ke, saja tanya-tanya kan. Jadi jangan kita cepat sangat orang kata apa, melatahnya bila tengok tok guru tak sebut idgham bila gunnah, bila dia sebut idgham mutaqarriban, kita melatah cepat sangat. Salah ni. Ustaz tu tak betul. Ngaji tak habis tu ustaz tu. Contohlah tak. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan, ini pun dalam kategori taqarrub, idgham mutaqarribain. Nun mati bertemu ra. Cuma sebabkan nun mati ni dia ada satu perbincangan khusus kan, iaitu pada hukum bacaan nun mati dan tanwin. Sebab tu kita lebih istilah yang paling masyhur sekali. Memang kita pun guna, saya pun guna idgham bila gunnah tu kan. Buat apa kita nak bagi pening. Cuma tujuan saya bercerita ini nak bagi tahu bahawa
Ianya juga disebut sebagai idgham mutaqarribain kamil. Okey, idgham mutaqarribain kamil. Boleh? Kata Puan Zurina, kalau kena test tidak lenganga. Betul? Alright? Mantap semua. Kalau ada geng kita tak faham apa saya cerita ni, kena tengok ulangan semalam. Mungkin tak mari kot semalam. Kan? Yang belum join tak apa. Tunggu. Next. Amito. InsyaAllah. Alright? Baik. Mana tadi? Mirrusulihi. Okay. Kat sini. Mirrusulihi. Hi dua harakat. Maksilah qasirah. MSQ Mirusu. Okey, nun mati bertemu ra tadi dah tahu dah hukum dia. Cuma ra tu jaga-jaga daripada depan tu kena tebal. Jangan miru. Miru. Masuk pun tebal terus. Mirusulihi. Maksilah qasirah. Maksilah qasirah ni dia macam asli je. Kadar dia dua harakat. Cuma dia akan jadi waktu sambung je tuan-tuan dan puan. Sebab tu nama dia maksilah. Mat bacaan panjang yang jadi ketika sambung sahaja. Birusulihi. Kalau berhenti birusulih. Nampak beza tu. Sebab tu dia bukan mat asli. Sebab dia akan jadi dua harakat tu ketika silah sahaja, ketika sambung. Sebab tu namanya mat silah qasirah. Qasir, qasrun, pendek dua harakat. Birusulihi. Nun mati bertemu ya. Man yasha idgham bi gunnah naqis. Kat sini naqis tak sempurna. Lenyap makhraj nun tetapi tinggal sifatnya sahaja. Sifat dengung lah. Man yasha. Okay, matikan hamzah. Kat sini mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. So mat wajib muttasil ni asasnya 4 atau 5 harakat kan. Tapi disebabkan kalau kita waqaf pada mat wajib muttasil ni dia akan dia boleh dibaca dengan kadar 4, 5 ataupun 6. Okey, mat wajib muttasil MWM. Empat, 5 ataupun 6 harakat. Jadi kalau ikut lebih baik 6 harakat lah ya. 6 harakat. Tapi nama pun pilihan tuan-puan. Dia tak ada salah apa pun. Kalau buat 4 pun betul, buat 5 pun betul, buat 6 pun betul. Cuma yang lebih baiknya 6 harakat lah. Itu sahaja. Untuk mat wajib je Untuk mat wajib apabila kita berhenti. Kalau kita tak berhenti, dia akan kekal 4 atau 5 lah. Contoh kita sambung kan, tak nak berhenti. Tak nak berhenti ni. Man yasha'u fa'aminu. Kan? Tak nak berhenti. So dia akan kekal dengan 4 atau 5 sahaja. Dia akan kembali kepada kadar asal tu lah 4 atau 5. Berhenti je yang boleh jadi 6 tu. Bukan 2, 4, 6. 4, 5, 6. Baik, selesai Seterusnya. Fa'aminu. Okey. Mat badal. Nu mat asli. Dua-dua tu 2 harakat. Badal ni sebabkan dia melibatkan hamzah tu je. Fa'aminu. Dua-dua kita baca dengan 2 harakat. Fa'aminu billah. Kalimah Allah nipis saja. Sebab sebelum dia baris bawah. Billahi wa rusulih. Kalau berhenti wa rusulih. Kalau sambung baru jadi. Bila silah baru jadi mat. Wa rusulihi. Kan? Kalau kita sambung, dia akan jadi mat. Kalau tak sambung, kita matikan dengan sukun arid macam biasalah. Wa rusulih. Okey, ru tebal. Billahi wa ru tebal. Rusulih. Gitu je. Matikan ha syak. Bukan ha pedas Ha biasa. Wa rusulih. Dah. Okey, kita berhenti itu. Kemudian sambung macam biasa terus ambil waw tu. Wa in tu.
Wa in tu nun mati bertemu ta ikhfa hakiki. Baik, ta ni huruf nipis, so dengung nipis juga Wa in tu minu nu mak asli wa tattaqu wa in tu'minu wa tattaqu wa tatta untuk kat sini waw wa tatta ni tuan-tuan dan puan ta bersabdu ni kena kemaskan bunyi dia lah wa tattaqu ku mak asli falakum mimati izhar syafawi mimati jumpa hamzah ajrun tanwin bertemu ain kemudian jim sukun ni qalqalah sughra. Okey, falakum jim tu layan je ajrun falakum ajrun azim run ain pada atas dha tebal Dha tebal, ujung dia mim kat sini dan kita panjangkanlah sama ada 2, 4, 6 ma'arid li sukun. Boleh tuan-tuan dan puan? Clear tak clear? Boleh Okey, ngam. Terbaik. Okey, kita dah selesai dah. Habis dah tuan-tuan dan puan. Kita bincang ayat untuk hari ni 177, 178 dan 179. Okey. Baik, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, jangan lupa saya nak maklumkan sekali lagi untuk esok jangan lupa kita punya webinar percuma yang mana kita akan bincangkan tentang hukum ra ni. Ra nak baca tebal bila, ra nak baca nipis bila, macam mana keadaan dia, insyaAllah saya akan bersama anda pada esok malam dalam webinar yang bertajuk huruf ra dua alam. So, jangan lepaskan peluang anda tuan-tuan dan puan. InsyaAllah mudah-mudahan asbab kita mengikuti ni kita lebih rasa bersemangat lah untuk mendalami lebih jauh lagi untuk memahami hukum-hukum hakam hukum hakam yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalam agung. Esok 13 Januari 2022 Khamis malam tuan-tuan dan puan. Macam mana nak join ni esok? Memang percuma kepada yang baru pertama kali dengar saya sebut tentang program ni. Ini program percuma, memang kita buka kepada seluruh seluruh dunia lah kot Siapa-siapa nak join silakan. Terbuka. Tuan-puan saya galakkan untuk share-sharekan, kongsikan info tentang ini. Ajak mereka untuk bersama-sama dalam webinar ini. So, macam mana nak masuk? Tuan-puan tengok kat ruangan komen tu, ada link yang disediakan. Tekan link. Itu link Telegram Itu link Telegram. Tuan-puan kena ada Telegram dulu. Kalau tak ada, kena download. Baik, tekan link Telegram tu, masuk dalam tu dulu. Isi. Ada dia minta isi nama lah. Macam biasa kan. Secara ringkas je, tak banyak pun. Kemudian tuan-puan tunggu. Bila dia tengah loading tu, tunggu dulu. Nanti dia akan bagi link untuk, bukan link, dia suruh kita klik satu button tu untuk kita terus masuk dalam grup Telegram tu nanti. Jadi kita sekarang ni sebelum kejadian esok ni, kita akan berhimpun dalam grup Telegram tu dululah. Jadi esok malam dalam 15 minit sebelum jam 9 link Zoom akan diberikan. Jadi tuan-puan bersedialah masuk dalam tu nanti. InsyaAllah nanti nota mungkin saya bagi juga kot. Saya bagi dalam grup Telegram, tuan-puan boleh ambil. Tengok, saat lagi ke insyaAllah saya akan bagi. Tuan-puan bolehlah, siapa nak print ke terpulang, nak buat macam mana. Asalkan
membantu tuan-puan untuk pengajian pada esok malam, insya-Allah. Boleh ke ni? Esok jam 9 malam. So, jumpa anda pada esok malam, tuan-tuan dan puan. Boleh tak boleh? Siapa ada esok ni? Nak tahu juga. Ada ke orang esok ni? Kalau tak ada, sedih saya. Tak adalah. Ada. Yang mana ada. Kalau tak ada tu nak buat macam mana, ya tak? Kita tak boleh paksa, tuan-puan. Kan? Kita cuba je, ajak-ajak. Kalau ada kesempatan, tak ada aral yang melintang, insya-Allah jumpalah kita esok malam pada jam 9. Yang penting, tuan-puan, esok kena buka kamera tau. Jangan malu-malu. Kamera tu buka. Awak nak tengok muka masing-masing tu esok. Kan? Baru seronok. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Hati kalau rupa pun tak nampak daripada awal sampai sudah tak nampak. Rupa mana nak kenal je. Kan? Tengok nama tak boleh kenal. Tengok rupa. Kan? Tengok reaksi tu. Itu pun dah memberi satu kemanisan dah. Kan? Untuk pertemuan kita esok ni. InsyaAllah. So, jom teruskan bersama kami dalam journey ngaji ni. Perjalanan dalam menuntut ilmu Quran. InsyaAllah itu sahaja untuk minggu ni, tuan-puan. Esok lah event kita. Boleh lah. Okey, Alhamdulillah. Saya nampak ada nama-nama baru ni. Siapa ni? Puan Khairani, Puan Diana Ahmad. Puan Diana ni yang hari tu seminar Izi Tajwid baru ni. Ada join ke bukan? Tak maaf lah ada nama yang saya biasa tengok, ada yang biasa nama yang saya barulah otai tak gitu kan. Puan Safiah tak apa, Puan Safiah kerja kan. Faham. Esok ada tema ke Ustaz? Esok tuan-puan. Nak tema tak? Okey, esok pagi saya beritahu lagi sekali. Tapi hari ni pun saya beritahu juga. Sebabkan tema kita ni macam biru-biru sikit. Esok kita pakai tema biru, boleh? Bukan Puteri UMNO biru ke merah ke, bukan UMNO ke apa, tidak. Saja je tema kita ni. Nak ngikutkan colour poster ni warna biru. Pakai biru esok, boleh? Tuan-puan. Yang perempuan pakai tudung biru. Yang lelaki tu pakai lah songkok biru. Mana songkok biru, songkok hitam ni tak. Pakailah baju Melayu ke, apa-apalah asalkan ada biru. Spek mata biru ke, bedak biru ke, pakai. Puteri UMNO pink putih Ustaz. Oh iya ke? Maaf lah awak tidak kenal warna-warna politik ni kan. Awak tahu hijau je. Okey. Mana-mana tu? Puan Diana, ya. Okey, baik. So sahabat-sahabat lain yang baru-baru mari tu, ahlan wa sahlan esok malam insya-Allah pada jam 9 malam. Itu sahaja. Jom kita tutup dulu cerita tentang huruf ra ni. Tema biru, tema biru esok. Boleh? Kalau tak ada biru, pakailah apa tuan-puan. Terpulang asalkan menutup aurat. Itu sahaja. Saja je buat sonok-sonok tema tu. Tak ada apa pun. Telekung biru, okey, boleh. Ngam. Hitam Ustaz. Nak pakai hitam, terpulang pakai hitam. Rancang esok tiba-tiba saya pakai kuning kan. Okey je. Kuning pun boleh masuk juga tu. Okey, Puan Musliha baru. Okey, selamat datanglah kepada yang baru-baru bersama ni. Alhamdulillah. Salam ukhuwah buat semua insya-Allah. Okey, tuan-tuan puan, jom kita nak baca ni. Ready? Bacaan penutup kita insya-Allah sebelum kita akhiri kita punya pengajian kita pagi ni. Kita talaqi sama-sama. Tema ni tak ada paksaan ya. Siapa yang ada biru boleh pakai. Kalau tak ada tak apa. Jangan anggap ini satu bebanan. Betul.
Jangan ingat, alamak tak ada biru, tak nak join. Boleh. Tak ada biru pun pakai tuan-tuan. Nak pakai purple ke, coklat ke, warna pelangi ke. Terpulang. Puan Jusiah, boleh ke masuk dengar je? Boleh. Kena jaga askar. Baik-baik. Askar kecil. Faham. Okey. Tuan-tuan, jom. Kita nak mula baca ni. Dah ready ke semua? Tarik nafas dulu. Saya nak sedut ni kejap. Okey. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, kita betulkan niat kembali. InsyaAllah kita nak baca sama-sama tuan-puan. Yang tengah gelak-gelak apa semua tu, repair dulu pipi tu. Dah tegang benar tu. Risau tetangga je garang, rahang tu. Okey, betul dulu. Kau seronok cerita pasal warna ni. Terima kasih Puan Rina Yahya untuk 50 star. Lipstick biru tu saya baca kat komen. Pakai lipstick biru. Aja ya je sembang sini bukan main gempak. Esok leboh semua. Okey. Alhamdulillah. Jom tuan-tuan puan, insya-Allah kita mulakan. Bismillah. Saya mulakan dulu insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا
إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai dah tuan-puan? Selesai sudah. Baik, insya-Allah esok kita akan sambung ayat, esok sambung dua ayat 180 dan 182 sampai 182. 3 ayat esok insya-Allah. 180 sampai 182. 180, 181, 182. Esok insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan?
Itu sahaja. Terima kasih untuk kehadiran anda semua pada pagi ini. So, kita jumpa esok pagi macam biasa. Dan esok malam untuk kita punya webinar tentang Ra 2 Alam, insyaAllah. Baik, itu sahaja untuk hari ini, tuan-tuan dan puan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Kita tangguhkan dulu pertemuan dengan bacaan doa, tilawah, sama-sama kita baca, kita alunkan bersama, dan kita terus tutup dengan bacaan tasbih, kafarah, suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin. Tasbih kafarah suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Saya mohon maaf andai ada kekurangan dalam penyampaian saya. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu mungkin daripada asbab kelemahan saya sendiri. Jadi insya-Allah untuk itu saya akhiri dulu kita punya live sharing pada pagi ini. Jumpa esok pagi seperti biasa jam 8.30. InsyaAllah doakan agar semua baik-baik aja. Teruskan lakukan aktiviti tuan-tuan dan puan. Saya lupalah nak bagi tahu. Sebentar. Malam ni tuan-puan, macam biasa kita punya MSL. Malam ni mengaji sampai lancar. Siapa yang free malam ni boleh join Zoom. Saya lupa nak sebut, baru teringat. Terbaca komen ni tadi. Malam ni insya-Allah jam 9 malam bersama Ustazah Amirah dalam slot mengaji sampai lancar, percuma sahaja. Ni pun program percuma kita adakan untuk tuan-tuan dan puan, boleh masuk melalui Zoom. Dan kita live kan juga melalui page Izin Ngaji. Siapa yang berhajat nak baca boleh masuk dalam Zoom lah. Dan saya memang galakkan tuan-puan masuk dalam Zoom lah. Saya galakkan tuan-puan masuk dalam Zoom. InsyaAllah malam ni MSL bersama Ustazah Amirah. Esok dengan saya dalam webinar Huruf Ra 2 Alam. Itu sahaja. Jangan lupa malam ni, insyaAllah. Baik. Jom tuan-tuan dan puan, saya undur diri dahulu. InsyaAllah teruskan lakukan aktiviti tuan-tuan dan puan. Selamat memasak kepada yang nak masak. Selamat bekerja kepada yang nak bekerja. Sidai kain ke apa semua, buat elok-elok, insyaAllah. Niat kerana ibadah, dapat pahala tu kot. Ya. Itu sahaja. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.
Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong.